Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji ya pasal pengamiran kertas 2. Pengamiran kertas 2 kat sini. Okey. Soalan pertama kalau kita tengok dia sebenarnya pengamiran ni dia biasa-biasalah, dia combine dengan topik paling favorite dia adalah perbezaan tu je. Okey. Tengok nombor 1, ada gambar, itu ada gambar. Ada satu gambar, tengok itu dia graf dia, graf kuadratik yang simple. Kemudian dia ada kat sini potong sini Q berapa? 16. 16 yang ini P32. Okey, persamaan dia adalah Y sama dengan X tolak 3 kuasa 2 campur 2. Okey, soalan dia. Tengok dah tadi dah lorek. Okey. Rajah di bawah menunjukkan lengkung Y sama dengan X tolak 3 kuasa 2 campur 2 yang mempunyai titik minimum di P. Dia bagi tahu titik minimum kat sini. Apa cerita titik minimum? Jadi kalau kita tulis, kalau pakai tak apa. Ingat je. Titik minimum dy dx sama dengan kosong. Yang pertama. Okey. Dy dx sama dengan kosong. Titik paling minimum. Tapi kalau dipakai, pakailah. Kalau tak pakai, tak payah. Kita tulis je kat situ. Okay. A. Cari persamaan tangent kepada lengkung itu pada titik Q. Okey, kat sini soalan A dia minta apa? Persamaan tangent. Okey, persamaan tangent. Apa formula untuk persamaan tangent? Ingat lagi? Kan? Y sama dengan mx tambah c. Garis lurus macam biasa je tangent. Sebab tangent ni kalau kamu tengok mana pembaris saya? Apa ambil? Anak saya suka main ni. Dia suka main. Ni. Ini kata persamaan tangent dia adalah kat sini. Dekat Q ni macam ni lah. Alamak, masuk lubang. Pembaris pun berlubang. Aduh. Ni lebih kurang lah. Ini kita panggil dia tangent dekat Q. Iaitu garis lurus. Tangent adalah garis lurus. Yang mana M tangent ni adalah M tangent ni kita ambil gitu. Jadi M tangent adalah sama dengan dy dx pada titik Q. Pada titik Q kita tengok siapa? Kita tengok X saja. X sama dengan 1. Sebab bila kita buat dy dx, Y tak penting pun. Okay? Jadi kat sini kita nak buat persamaan garis lurus, kita perlu cari keturunan dulu. Jadi kita pergi buat dy dx. Buat dy dx ni. Jadi nak buat dy dx, kalau kamu nak buat senang sikit, kamu expand. Kalau kau mampu expand. Contoh kalau soalan ni kalau boleh expand. Tak boleh expand, tak payah expand. Macam tu je. Y sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 6X campur 9 campur 2 sama dengan X kuasa 2 tolak 6X campur 11. Jadi kita akan buat dy dx sama dengan 2X tolak 6. Masukkan X1. Jadi 2 kali 1 tolak 6 sama dengan negatif 4. Sebab ini kaedah pelajar yang cekap algebra buat. Okey. Kalau pelajar yang tak cekap algebra, dia buat macam ni. Dia buat pakai kalkulator. Tengok. Mana kalkulator saya ni? Kalkulator mahal ni. Bila kalkulator 1000 lebih. Main. Okey. Kita akan buat pakai ni pembezaan. Nampak? Kalau kalkulator kamu ada lah. Kalkulator kamu ada. Semua kalkulator ada sebenarnya pembezaan. Kalkulator apa? Cuma cara nak buatnya. Masukkan aja terus soalan dia. Tak payah expand tak apa. Kalau tak nak expand, ambil yang asal. Kan? Kurungan alpha x tolak 3 tutup kurungan kuasa 2 campur 2. Nampak? Dia tanya x berapa nampak? Sebab tu cara saya tulis macam tu. Cara tulis ni sebab kalkulator macam tu. Jadi kita tekan X sama dengan apa? 1. Sama dengan negatif 4. Alamak, tak nampak kan? Aduh, kalkulator saya kecil. Tukar kalkulator besar lah. Apa aku buat ni? Kan? Macam tu lah lebih kurang. Kalau pakai kalkulator. Kalau pakai manual macam ni. Sebab tu kalau kau tengok, markah dia 3 je. Tak banyak mana pun. Markah dia 3. Kan? Kalau kita biasanya saya lebih galakkan pelajar tunjuklah macam ni.
Kan? Tapi nak pakai kalkulator pun boleh, tak ada masalah. Boleh. Pakai je. Okey. Jadi kalau tengok kalau pakai kalkulator, tengok kenapa tak clear, tak fokus. Okey. Di sini y sama dengan negatif 4x. Okey. Kat sini tambah c. Kita ambil koordinat kita, y kita 6. Koordinat ni penuh nak pakai bila cari c je. Negatif 4 masuk 1 tambah c, jadi c sama dengan 10. Jadi persamaan kita adalah y sama dengan negatif 4x tambah 10. Ini adalah persamaan tangent. Saya tengok dia tahu apa fokus ni. Sini okey sikit. Dia nampak okey. Ishraq, mana pergi tadi Ishraq? Tidur? Ya, tertidur lah cikgu. Tak apa, Sapuan ada. Kan? Sapuan kawan yang baik, kamu jangan tinggal dia. Nanti bila kamu dah berjaya nanti kamu jumpa Sapuan tepi jalan, kau buat tak kenal. Jangan macam tu Ishraq, tak bagus okey. Kita tengok B kan? B, cari luas rantau berlorek. Kan? Boleh sekarang kita tengok B. Luas rantau berlorek. Luas rantau berlorek. Okey. Bila kita nak buat luas rantau berlorek, kita akan pilih sama ada nak buat terhadap X ataupun terhadap Y. Kan? Tapi biasanya kalau graf macam ni, kamu akan cap lah ikut pengalaman kamu. Kalau graf U ataupun N, kita akan buat terhadap X. Bila terhadap X, kita kena tengok kawasan ni. Yang ini kena pecah kepada dua bahagian. Tengok. Nampak? Pecah. Sini akan jadi sini 1. Sini berapa tadi? 3. Jadi bila pecah ni ada dua kawasan. Ini kawasan yang pertama. Ini kawasan yang kedua yang kita kena cari. Okey. Jadi kalau kamu tengok betul-betul luas kawasan berlorek sama dengan luas 1 campur dengan luas 2 kita. Kalau nak lukis pun tak apa. Kan? Okey. Jadi luas 1 adalah apa? Kotak. Kotak maksudnya kita hanya ambil sini 6. Formula kita panjang kali lebar je. Terus kita akan dapat jawapan kita 6. 6 kali 1, 6 habis. Campur dengan luas kedua. Luas kawasan kedua ni adalah luas di bawah lengkung. Bila luas di bawah lengkung, kita akan guna pengamiran. Daripada mana? 1 pergi ke 3. Terhadap apa? Dx. Dx kena ambil y dx lah. Ni semua. Jadi kita akan masukkan kat situ. Yang dah expand tadi bagi bagus. Ni dah expand. Yang dah expand tadi. X kuasa 2 tolak 6x campur 11 dx. Okey. Nak pakai kalkulator pun tak apa, tak ada masalah. Dah boleh pakai. Tapi kalau markah dia banyak, kita tak payah pakai sekarang. Contoh markah dia apa ni? 4. Kita tunjuk. Kita boleh buat pengamiran. Tunjuk pengamiran macam ni. Bukan kira. Tunjuk. Tunjuk macam ni. Kita ambil ni x kuasa 3 per 3 tolak dengan 6x kuasa 2 per 2 campur 11. X tutup 1, 3. Tapi jawapan kita tak kira ni, kita kira yang asal menggunakan kalkulator. Saya akan pakai kalkulator besar, kamu nampak sikit. Kita kecil tak nampak. Okey, ini besar sikit. Kalkulator besar pengamiran. Kat situ berapa? X kuasa 2 tolak 6x tambah 11 kan? X kuasa 2 tolak 6x tambah 11 daripada berapa? 1 pergi 3. 1, 3. Okey, sama dengan kita akan dapat 20 per 3. Perpuluhan 6.67. Ada bar kat atas. 6.67. 6.67 dapat jawapan 12.67. Macam tu. Tak payah tunjuk ni. Ni tunjuk macam mana nak buat pengamiran je. Tak payah ganti nombor kat sini. Kita guna yang atas ni terus kan. Okey. Sebab markah dia 4 je. Tak banyak.
Untuk C pula. C kat sini kalau kamu tengok soalan C. Apa cerita pasal C ni? C dia bagi tahu situ hitung isi padu janaan okey dalam sebutan pi apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung itu kita tengok kat mana? Cari dulu. Lengkung itu kemudian paksi X ini X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Jadi kawasan kita sama dengan kawasan nombor 2. Kawasan ni yang kita akan buat isi padu. Okey. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Bila kita tengok macam ni, first kali kita dapat formula dulu. Formula dia adalah berdasarkan dia pada paksi mana. Contoh dia kata dikisarkan pada paksi X. Dikisarkan pada paksi X maksudnya formula kita isi padu kita adalah sama dengan pi pengamiran dx. Kalau dx maksudnya sini adalah y kuasa 2. Itu formula kena letak dulu. Kemudian kita kena pergi carilah y kuasa 2. Okey, macam mana cari y kuasa 2? Kita ada y. Jadi y kuasa 2, kuasa 2 kan semua ni saja macam ni je kan tengok. Letak je pi daripada mana tadi? 1 3. Sebab dia pasti X tengok dekat X. 1 3 y kuasa 2 ni y kita. X kuasa 2 tolak 6x campur 11 kuasa 2 macam tu je. Dan benda ni tak payah expand pun. Tak payah expand. Jangan expand, biar je. Sebab isi padu dia kita akan gunakan kalkulator untuk kira. Okey, kalau kamu nak menunjuk kamu tak payah. Cukup. Sebab kita kena dengan tahu markah dia 3. Maksudnya kamu kena tahu kawasan mana yang terlibat. Kamu kena tahu formula apa yang digunakan. Kamu gantikan benda yang betul, letak pada betul kat formula tu. Kan? Kemudian jawapan yang betul. Sudah. Okey. Itu markah dia 3. Kita terus pergi dekat ni. Okey. Pengamiran. Bila pengamiran ni dia kalau ada kurungan dalam ni kena buat kurungan. Kurungan bagi sekali. Alpha X kuasa 2 tolak 6X campur 11 tutup kurungan kuasa 2. Kalau kalkulator hitam dia kena koma lah kat situ. Kalkulator ni kita boleh letak. Pi jangan letak. 1 3. Dapat jawapan 37 point berapa point? 25.06. 25.06707 lah. Ini jawapan kita. Kat sini kita akan dapat 25.07 pi. Cukup. Untuk dapatkan 3 markah. Okey. Sebenarnya kadang-kadang ada pelajar dia tak tahu cikgu macam mana nak kamera ni saya tak tahu. Tak payah. Kamu tunjuk je. Sebab kamu kena faham. Kita nak cari isi padu. Bukan kita buat pengamiran. Soalan bukan suruh buat pengamiran. Dia tak suruh buat pengamiran pun. Pertama pelajar kena tahu isi padu menggunakan pengamiran. Itu dah markah 1. Kan? Kemudian formula apa yang sebab tu formula starting dulu. Kan? Kamu letak formula ni je. Kalau pemeriksa nak bagi markah 1 dia boleh bagi dah. Sebab apa? Dia tak bagi tahu menggunakan pengamiran. Dia suruh cari isi padu je. Kalau kamu tulis ni kamu tahu. Oh, ni pakai pengamiran. Macam tu. Itu pengamiran apa? Siapa yang terlibat? Apa yang nak kena isi? Ini jawapan yang betul. Habis 3 markah. Cukup. Boleh faham kan? Okey. Hanan. Hanan ada. Okey. Boleh? Okay, kita tengok terus Kita pergi seterusnya kat sini. Boleh ke soalan nombor 1 ni? Kita pergi nombor 2 Boleh cikgu. Ya. Nombor 2. Soalan nombor 2. Nombor 2. Besar sekejap. Saya pun tak nampak ni rabun. Saya kena besarkan soalan. Saya pakai 2 komputer kat sini. Satu untuk tengok soalan yang besar. Okey. Selesai. 1. Tengok kan. Soalan nombor 2 kat sini. Ada gambar. A tak ada gambar. Tengok A dulu. A diberi bahawa fungsi kecerunan satu lengkung dy dx sama dengan
2X tambah K. Okey. Dengan keadaan K ialah pemalar. Lengkung itu mempunyai titik pegun. Apa titik pegun? Tulis je. Titik pegun. Apa formula yang berkaitan dengan titik pegun? dy dx sama dengan kosong. Itu titik pegun. Okey. Bila berlaku benda ni? Berlaku dekat dia kata apa? X3. X sama dengan 3. Situ kan? Okey. Lengkung itu melalui titik 2. Dia cerita lain. Lengkung itu melalui titik 2. Cari nilai K dan persamaan lengkung. Bila nampak persamaan lengkung, tulis formula persamaan lengkung. Persamaan lengkung formula dia adalah Y sama dengan pengamiran dy dx. Semua benda ni tu kena tahu benda ni. Masa kita baca soalan kita dapat masuk, kita confident nak jawab. Ini namanya persamaan lengkung. Equation of the curve itu. Dekat sini. Jadi macam mana nak cari? Persamaan lengkung kita kena kamikan, cikgu. Yes, kamikan dy dx. Oh, ingatkan kena buat dy dx macam nombor 1. Tak. Persamaan lengkung, formula dia kamu hafal je ni. Kamu hafal ni senang cerita dia. Ini namanya persamaan lengkung. Kalau tak bagi Y lah. Biasanya soalan ni dia akan berlaku kalau persamaan lengkung bila dia bagi fungsi keturunan. Dia suruh cari macam tu. Okay. Jadi kat sini kita akan dapat, first kali dia suruh cari apa? Nilai K. Nilai K kalau kita tengok, dy dx dengan yang ni dua ni. Bila kita samakan ni, benda ni, kita akan dapat K, nampak? Dy dx sama dengan kosong. Jadi automatik kita akan dapat 2x campur K sama dengan kosong. Bila berlaku? X3. Jadi 2 kali 3 campur K sama dengan kosong. Jadi K sama dengan negatif 6. Selesai. K. Lepas tu dia kata apa? Persamaan lengkung. Persamaan lengkung kena pakai ni. Bila nak pakai ni, kita akan buat Y sama dengan pengamiran dy dx. Boleh ke pakai yang ada K? Tak boleh. Kena yang ada K siap. Sebab tu dia suruh cari nilai K tu. Jadi kat sini masukkan 2x tolak 6. Nampak? Kita buatlah. Bila kita buat pengamiran biasa, kita akan dapat 2x kuasa 2 per 2 tolak dengan 6x tambah C. Ini problem dia. Macam mana nak cari C? Sebab tu dia bagi ni. Sebab tu dia ada benda semua dia bagi, bila kita letak, kita akan nampak. Kita akan guna semua. Satu pun kita tak akan miss kat situ. Okay? Jadi nak cari C kita pakai ni. Jadi Y kita 2. X pun 2. Dapat C kat situ. 4 tolak 12. Negatif 8. Jadi C akan dapat 10. Jangan tinggal macam ni. Dia tanya persamaan lengkung. Kamu kena tulis. Sebab itu Y sama dengan, ni akan jadi X kuasa 2 tolak 6X campur 10. Nampak? Kuadratik. Kuadratik adalah lengkung. Ini baru A. Tengok markah dia berapa dia bagi. 3 je. Ni. Yang maksudnya ni 1 markah, ni 2 markah. Ni 1 markah, ni 2 markah. Nampak? Boleh faham? Okey. Fungsi keturunan, titik pegun, persamaan lengkung. Bila kamu dah biasa buat, benda ni kamu akan buat dalam masa 30 saat. 30 saat siap. Kamu try lah nanti. Tengok. Lepas 2-3 hari, try buat lagi sekali. Laju. Sekejap je buat. Okay. Dengan syarat, masa baca soalan tu dah ambil data. Bukan baca soalan fikir. Kalau fikir itu saja 30 saat. Yang tu kita tak nak tu. Sebab tu kita buat latihan banyak untuk bagi kamu ada pengalaman. Jadi kamu cepat tangkap soalan. Nombor 2B. Nombor 2B ada gambar. Saya lukis gambar dulu. Kertas 2 sebenarnya terbaik kalau ada gambar. Kamu lukis je gambar. Tapi kalau kamu tak boleh lukis gambar, tak payah. Dia tak wajib pun. Okay. Lukis gambar ni salah satu sebabnya adalah kita input dan maklumat daripada soalan tu ke otak kita tanpa kita sedari. Kita panggil dia luar sedar. Okey. Ini A, ini B. Okey. Soalan. Rajah di bawah menunjukkan satu luas rantau beloret yang dibatasi oleh natang ni. Jadi natang ni kita kena expand lah ni. Tak syok tengok macam ni kan.
Jadi X sama dengan 6Y. Tolak dengan Y kuasa 2. Okey, bias tu. Dan garis lurus X campur Y sama dengan 6. Dan paksi Y. Okey. Lengkung itu bersilang dengan garis lurus di titik A dan titik B. Bersilang. Ni selalu saya ajar kamu. Kalau bersilang maksudnya apa? Persamaan serentak. Dua ekor ni. Nampak? Dapatlah A dengan B. Kan? Okey. Saya buat serentak. X dengan X. Jadi kita akan dapatkan X kat sini. So X sama dengan 6Y tolak Y kuasa 2. Yang ini X sama dengan 6 tolak Y. Masuk sini. Kita akan dapat 6 tolak Y sama dengan 6Y tolak Y kuasa 2. Jadikan dia kuadratik. Pindah ke sini semua. Jadi Y kuasa 2 tolak Y tolak 6Y campur 6. Saya susun tak siap. Sama dengan 0. Y kuasa 2 tolak 7Y campur 6 sama dengan 0. Oh, ini biasa. Ini boleh congak ni. Kita akan dapat Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 6. Okey, bila dapat Y 1, 6, kena cari kawan dia. Kawan dia L. L pula macam mana datang huruf L ni? X. 6 tolak Y. 6 tolak 1 dapat 5. Sini 6 tolak 6 dapat 0. Jadi koordinat kita adalah 5, 1 dengan 0, 6. Kita cek siapa A, siapa B. 5, 1. B. 06 A. Dapatlah jawapan untuk koordinat A dan B. Kan? Yang tak syoknya, 2 markah dia bagi. Aduh. Buat dia 2 markah. Kan? Sebab kamu tengok. Kadang-kadang ada pelajar, dia tak puas hati. Ni 2 markah. Kan? Tapi cuba tengok B. B2. Ni B1. Bila kita buat B2, B2 pula cerita dia hitung isi padu. Isi padu formula dulu. Isi padu sama dengan pi pengamiran di mana? Pada paksi Y, maksudnya dy. Bila dy, sini kena X kuasa 2. Dan maklumat kita mesti melibatkan paksi Y. Dah ada belum? Sini 0. Sini 6. Ini tadi Y kita 1. Nampak? Kita ada kawasan dia dah. Mana kita dapat benda ni? Kita dapat kat sini. Jadi maksudnya dalam nombor 2 ni, markah yang kita buat kat sini, dia dah masuk sini. Dalam ni. Kan? Okay, jadi kita masuk X kuasa 2. Ada tak X kuasa 2? X kuasa 2 ni kat mana nak buat? Kita tengok kawasan nampak. Bila saya pecah 2 ni, kamu akan nampak ada 2 kawasan. Yang pertama, kawasan saya melibatkan garis lurus. Melibatkan garis lurus persamaan ni. Mana persamaan kita untuk X ni? Jadi kita akan masukkan sebenarnya macam tadi ada 2 kawasan. Isi padu pun ada 2 kawasan. Kawasan pertama, kawasan kedua. Isi padu kawasan pertama. Isi padu 1 campur dengan isi padu 2. Okey. Isi padu 1 saya akan buat pengamiran daripada 1 ke 6. Letak pi kat depan. X kuasa 2 pakai yang ni sebab ni garis lurus punya. Pakai yang ni. Dia 6 tolak Y kuasa 2 macam tu. Campur dengan untuk I2 pula pengamiran pi juga tapi 0 ke 1. Tengok siapa terlibat. Ni lengkung yang terlibat. Jadi yang ini terlibat. Jadi kita masukkan situ 6Y tolak Y kuasa 2 kuasa 2. Ingat saya bagi tahu. Semua ni kita pakai kalkulator. Okay? Cuma bila kita pakai kalkulator, kena ingatlah. Kan, kalkulator kita ni tak adalah pandai mana. Dia kena ikut arahan kita. Kalau kita cakap Y, dia pun buat Y. Tapi kamu kena ingat. Dia tak boleh pakai Y. Dia kena pakai X. Walaupun huruf dia Y. Okay? Contoh kat sini macam ni. Pi jangan usik. Pi jangan usik. Pengamiran 6 tolak Y. Kurungan dulu. Ada kurungan. 6 tolak dengan X. Dia tak faham Y. Dia kata X saja. Dia faham. Nombor 1 atas 6. 125. Terus ni. Campur dengan tukar-tukar.
Delete 0, delete 1, sini 6x. Yang ini x kuasa 2. Mengganti-ganti je. Dapat 46. Okey, dapatlah jawapan kita 125 campur dengan 46 dapat 171 pi. Itu isi padu apabila kawasan kita ni benda ni. Cikgu. Ya. Yang isi padu kawasan 1 tu saya buat kat kalkulator dapat 125/3. Ya ke? Ke saya kalkulator saya bagi saya tak tengok habis. Ya, saya tengok sekali lagi. Kan? Oh, Ada per cikgu. Ada per eh? Oh, saya tak perasan lah. Alamak, macam mana nak tengok memori ni? Tak ada. Tak ada, hilang lah. Kan? Berapa? 6 tolak Y eh? Okay. 6 tolak X. 6 tolak X. Tutup kuasa 2 daripada 1 sini 6. Alah, tak selak. Dia kena selak rupanya. Aduh, 125 pi per 3. Yang ni betul ke 46? Ke ada per juga? Tengok, tak boleh eh? Aduh, kacau betul lah, kena selak pula. Alpha X, X kuasa 2. Daripada 0, sini 1. Wah, ada juga kena selak. Kena selak apanya. Okey. Ni betul eh? Dah betul lah? Dah betul lah cikgu. Tu, kena selak lah. 125/3 campur dengan 46 per dengan 5. Selak. Lupa lagi. Dapat ni dia bagi tukar lah. 50.87. 50.87 pi. Baru betul. Okey. Cikgu. Ya. Dia kan cikgu, macam mana kita nak tahu yang isi padu tu dia ada kawasan-kawasan dia? Kawasan-kawasan ni kita tengok graf yang terlibat. Macam ni kita tengok lah. Kawasan ni kan. Bila dia jadi macam ni, kita kena ingat ni garis lurus. Garis lurus dia sampai takat ni je. Nampak? Ni sebab kita ke arah mana? Kita kena tengok kita buat ke arah mana. Paksi Y ni macam ni. Ini bawah dia adalah garis lurus yang terlibat. Kalau yang ini bukan garis lurus terlibat. Garis lurus tak terlibat dah. Ini adalah lengkung yang terlibat. Baru kita tengok siapa yang terlibat. Sebab isi padu adalah melibatkan luas di bawah graf. Dia melibatkan apa benda yang di bawah graf. Kalau paksi Y, kita tengok bawah graf paksi Y. Kalau paksi X, bawah graf menuju ke paksi X. Biasa dia kalau kawasan tu bawah garis lurus dia memang macam ni lah cikgu. Macam tu. Kalau garis lurus ada yang setengah tu, kalau luas kita boleh pakai lah luas formula segitiga. Nampak? Tapi kalau isi padu, saya tak galakkan pelajar pakai kon. Kalau isi padu, benda ni akan jadi kon sebenarnya. Nampak? Tengok kalau saya buat kon apa jadi Tengok, koordinat B tadi apa? 51. Okay, kalau saya buat kon. Ni bila kita putarkan segitiga, dia akan jadi kon macam ni tau. Konnya. Yang mana tinggi dia ni adalah 5. Jadi kalau kita pandai baca senang 5. Jejari kita pun 5 nampak. Dapat kon formula dia 1/3 pi J kuasa 2 H. Ini 1/3 pi J kita 5 kuasa 2 H. Jadi kita akan dapat 125 pi per 3. Sama dapat. Dia sama. Ni kon. Ni kita pakai penggamiran. Sama. Kita pakai kalkulator je pun. Tak ada masalah pun. Oh, macam tu. Kalau kotak, kalau straight dia akan jadi silinder. Sama tak pakai formula silinder kalau nak pakai.
Tapi saya cadangkan lebih lagi senang pengamiran sebab dulu lain lah. Dulu kena ingat formula Kohn, silinder. Sebab apa? Tak ada kalkulator yang boleh buat pengamiran. Zaman kamu kalkulator boleh buat pengamiran. Gunakan je kalkulator tu. Dan markah dia walaupun markah ni 5, kalau kau tengok jalan kerja dia ada kat sini dia ambil. Sebab tu jalan kerja kat sini 2 je markah. Dia dapat 2 ni. Tak banyak markah, 2 markah je pun. Kenapa? Ada benda yang kita kira kat sini digunakan kat sini. Boleh? Boleh cik. Okey. Kita teruskan. Siapa ada sampai soalan nombor apa siapa? Saya baru nombor 3B. Nombor 3B ya. Okey. Tengok. Nombor 3. Ya. Nombor 3 pula, dia lebih kurang soalan dia. Ada gambar rajah. Saya tengok gambar rajah dulu. Ada graf kuadratik melalui asalan. Oh, saya kalau buat bukit graf kuadratik ni memang pakar, malah nak bangga. Bukan nak bangga, tak ada. Memang betul lah. A, Y sama dengan negatif X, X tolak 4. Okey. Yang ini Y sama dengan 2X, ini koordinat B, ini koordinat A dah letak, ini paksi Y, ini paksi X. Kawasan berlorek dia ni. Tak apa nampak sangat, nampak sikit je tu lebih kurang. Ni kawasan berlorek. Okey. Soalan dia, rajah di bawah menunjukkan garis lurus. Y sama dengan 2X. Tak ada masalah, biar kat situ je. Tak ada maklumat apa pun, tu saja maklumat dia. Kecerunan je 2 dia bagi. Okey. Dan lengkung fungsi kuadratik ni. Bila yang ini lengkung, maksudnya ini adalah de facto siap-siap. Faktor siap maksudnya X kita kosong dengan 4. Kita dapat nampak. Kosong dengan 4 ni. Dapat 2 titik. Dia punya apa? Punca dia. Kan? Pintasan X tu. Okey. Kemudian B ialah titik maksimum. Nyatakan koordinat bagi titik A dan titik B. Ini senang. Sebab titik A dah dapat. Untuk titik A, kita just ambil kat situ. Titik A adalah 40. Okey. Untuk titik B, kita boleh dapat paksi simetri sebab kita ada kiri kanan. 0, 4. Tengah-tengah, 2. Sebab bila sini 2, dia pergi sini, dia masuk dalam ni. Jadilah Y kita kat situ adalah 4. Jadi koordinat titik B pun akan dapat 2, 4. Kita tak payah buat serentak dah. Sebab dia senang. Lepas tu markah dia 2 je. Okey. Lepas tu B. Soalan B pula, dia minta apa kat situ? Cari luas rantau yang dibatasi oleh lengkung dan garis lurus Y sama dengan X. Ini je. Ini kawasan terlibat. Jangan pergi buat luas kawasan berlorek pula. Dia tak suruh buat pun kawasan berlorek. Itu selalu silap pelajar. Dia tengok luas. Luas apa? Pergi buat yang ni habis. Dia kata lengkung dengan garis lurus ini. Ini yang terlibat. Untuk nak cari luas kawasan ni, maksudnya macam nak cari luas kawasan ni? Kalau secara umumnya luas kawasan ni adalah luas sama dengan, kita ambil yang atas, tolak yang bawah. Nampak? Yang atas tolak bawah. Kalau nak bagi jelas, nampak lagi, buat gambar. Ni tolak dengan segitiga. Nampak jelas. Okey. Untuk curve, kita kena buat pakai penggambaran daripada 0, 2 untuk curve. Segitiga, kalau nak pakai formula segitiga pun tak ada masalah. Boleh. Formula segitiga, kita perlukan lebar dia 2. Tinggi dia 4. Dah. Selesai masalah. Masuk formula. Apa formula terlibat? Untuk yang ini, pengamiran. Pengamiran 02 lengkung. Lengkung mana ini? Kan? Kembang tak siap. Negatif X kuasa 2 campur 4X masuk. Tolak dengan segitiga 1/2, 2 kali 4. Tekan kalkulator. Okey, apa penggambaran tu?
negatif X kuasa 2 campur 4X daripada 0 pergi ke 2. 16/3. Saya dah selak. 16/3 tolak dengan 4. Okey, jadi kita dapat apa ni? Kecil je ni. 4/3. 4/3. 4/3. Memang kecil je kawasan dia. Okey. Tu cerita macam mana kita dapat. Ni cara kalau kamu kadang-kadang ada pelajar pergi letak huruf. Oh ni kawasan O, B, apa benda. Tak payah. Pakai lukis je cepat. Lukisan cepat. Ataupun kamu tanda ke. Tapi kalau macam ni nak tanda 1, 2 tak boleh sebab dia bertindih. Lepas tu saya lebih suka pakai lukisan kalau macam ni kan. Okey, C. C dia minta apa kat situ? Cari isi padu kisaran dalam sebutan pi apabila rantau berlorek dikisar melalui 360 pada pasti X. Formula dulu. Isi padu pi pengamiran pasti X dx. Bila dx ini akan jadi y kuasa 2. Kamu tengok markah dia. 4. Ni pun 4. Ni 4 kan? Yang ini pun 4 markah. Pi. Pengamiran daripada 2 pergi ke 4. Siapa yang terlibat? Yang terlibat kawasan ni saja. Lengkung saja yang terlibat. Ni. Negatif X kuasa 2 campur 4X. Okey. Maka sebab markah dia 4, jomlah kita poyo-poyolah kita mengamir. Jadi negatif X kuasa 3/3 campur 4X kuasa 2/2 tutup 24, tekan kalkulator yang ini. Yang ini ya. Jangan bukan yang ini. Ni. Dah ada tadi. Tukar nombor je. Saya lupa letak kuasa 2 Oh, sorry. Saya terlupa nak letak kuasa 2 pula. Pergi Kamil salah. Tak boleh poyo-poyo. Tak boleh poyo-poyo. Sebab dia ada kuasa 2. Okey, kuasa 2. 24. 256 per dengan 15 sama dengan 17.07 pi. Boleh sorry, tak boleh poyo-poyo. Poyo-poyo tadi yang ni patutnya. Aduh, patut kita berpoyo-poyo kat sini. Sini tak boleh sebab ada kuasa 2 kena kembang lagi, panjang cerita, tak payahlah. Kan? Okey. Boleh? Nombor 3. Boleh cikgu. Okey. Ni kalau pakai formula silinder boleh ke cikgu? Pakai formula silinder? Sebab dia tak boleh. Tak boleh. Silinder garis lurus. Ini tak ada silinder. Ini jadi bentuk mangkuk. Mangkuk terbalik. Ini bila kita putarkan, dia akan jadi bentuk dia macam ni. Mangkuk. Nampak? Kita tak hafal formula mangkuk. Tak jadi. Macam ni nak cari isi padu mangkuk. Isi padu mangkuk macam mana cari isi padu mangkuk? Macam mana cari, Syak? Apa formula untuk mencari isi padu mangkuk? Tak ada formula, cikgu. Buat pengamiran. Macam tu. Nampak? Sebab tu kalau kita nak dapat isi padu mangkuk, dulu saya pernah buat eksperimen tau. Eksperimen dia, kita plotkan dia dekat graf. Mangkuk tu, kita ambil mangkuk, kan? Kita kena letak dia betul-betul dapat bayang-bayang tu. Bayang-bayang tu kita akan plot kat graf. Bila kita plotkan graf, kita dapat dah cari isi padu dia.
Tapi kena ukuran betul lah. Kan? Dapat anggaran lah isi padu mangkuk tu. Tapi orang tak senonoh lah. Kalau orang tanya kamu, macam mana nak cari isi padu mangkuk? Kau isi air dalam mangkuk, kau letaklah senda penyekat. Selesai masalah. Kan? Jangan kau pergi buat macam ni pula cerita dia. Kan? Kalau orang tanya, macam mana nak cari isi padu mangkuk? Kamu cakap, kena buat pengamiran. Tak payah. Itu masa kita buat design mangkuk lain. Masa kita nak buat design mangkuk, itu cerita lain. Tapi masa orang tanya, orang bagi kamu mangkuk, macam mana nak cari isi padu mangkuk? Nanti mana tahu masuk universiti nanti kamu ada IQ test kan? Dia bagi mangkuk ke kamu, dia macam mana nak cari isi padu mangkuk? Jangan kau pergi jawab pengamiran pula. Kau jawab apa? Isi air dalam mangkuk, ambil silinder penyukat, isi air dalam silinder penyukat. Dapat isi padu mangkuk. Itu cara kita kira isi padu mangkuk. Nombor 4 Nombor 4, tengok soalan seterusnya. Question number 4. Okay, ada gambar. Ada gambar, saya akan lukis gambar dulu. Kurang gambar dia. Itu ada kuadratik. Tarik ni. Tengok, saya ingat. Aduh. Tak apa, halal. Ni G. Y sama dengan 1/4 X kuasa 2 campur 5. Okey, yang ini maksudnya bercampur 5, pintasan ni 5. Saya dapat tu maklumat tu. Yang ini Y sama dengan X tambah 8. Pilih sini 8. Pintasan dia. Okey, jadi keturunan dia apa? 1. 1 maksudnya sini 8, sini pun 8. Negatif. Tu maklumat masa tengah buat graf ni. Okey, dapat maklumat. Yang ini kena buat apa? Persamaan serentak. Ya, jadi A, cari koordinat untuk K. Persamaan serentak ni dengan ni. Jadi kita dapat Y sama dengan 1/4 X kuasa 2 campur 5 dan Y sama dengan X campur 8. Jadi Y bertemu Y. Ini 1/4 X kuasa 2 campur 5 sama dengan X campur 8. Jadi ni 4 ni tak cantik sebab dia ada pecahan. Darab semua dengan 4. X kuasa 2 campur 20 sama dengan 4X campur 32. X kuasa 2 tolak 4X tolak 12 sama dengan 0. Ambil kalkulator, faktorkan. Kamu akan dapat X, akan dapat X. Berapa ni? 4. 26. 6 dengan negatif 2. Negatif 2. Dengan 6. Betul? Betul cikgu. Okey, negatif 2 dengan 6. Tapi kalau kita tengok koordinat Y dia, termasuk yang mudah yang mana yang ni? Kan? Jadi negatif 2 campur 8. Sini kita akan dapat 6. Sini kita akan dapat Y sama dengan 6 campur 8 sama dengan 14. Jadi koordinat yang sesuai untuk K kita adalah yang ini. Kita ambil yang ni. Jadi K adalah negatif 2, 6. Ni ditolak. Bahasa Melayu dia ditolak. Kalau kamu tulis bahasa Inggeris, reject. Kita ambil. Sebab dia, kita cari koordinat K. Memang kalau kamu tengok, bila kamu dah biasa buat, kamu tahu, banyak ni buat 2 markah. Kamu jangan risau. Sebenarnya, 2 markah tu bukan saja digunakan kat sini. Ada benda yang kita buat banyak ni ada guna kat tempat lain. Sebab tu dia jadi markah dia 2 je. Okey. B. 1. Hitung luas rantau berlorek F. Tengok kawasan F. Ni kawasan F. Nampak? Kawasan F ni ada berapa kawasan? Ada 2 kawasan. 2 kawasan tengok. Sini. Kawasan pertama dan kawasan kedua. Kawasan pertama negatif 8 dengan apa? Negatif 2. Okey. Kawasan kedua adalah negatif 2 ke 0. 2 kawasan. Jadi luas adalah sama dengan luas kawasan 1 campur dengan luas kawasan 2. Luas kawasan 1 segitiga. Nak pakai formula segitiga pun boleh. 1/2 darab dengan ni 6. Darab dengan tinggi dia. Alamak berapa? 6 juga. 6.
campur dengan luas kawasan 2 pengamiran -2 ke 0. Lengkung yang terlibat. 1/4 X kuasa 2 campur 5. Nampak? Dah Cikgu baca. betul cikgu dapat 6 yang Ni. dia punya tinggi. Ni. Oh, yang tu. Koordinat K tadi. Koordinat K kita -2, 6. Yang bawah tu cikgu. Yang ini. Yang dia punya tapak. Ni. 7. Koordinat K. Sebab titik persilangan tu adalah sempadan. Dapat titik sepadan. Titik sepadan ni lah titik sepadan segitiga dengan curve. Sebab tu dia suruh cari K. Kalau kita tak ada K, tak boleh buat yang ni. Yang ni dah senang lah kan. Dia dapat 18. Campur ni pakai kalkulator je. Okay. Pengamiran X kuasa 2/4. Sebab tu saya galakkan kalau sebelum SPM nanti tiba-tiba kamu ada rezeki lebih lah. Orang panggil rezeki lebih kan. Belilah kalkulator yang baru tu. Kalkulator tu senang nak guna. Kalkulator putih tu. Macam sapuan. Sapuan aja. 10.767. Dia dapat jawapan 28.67. Okay. Banyak guna tau kalkulator tu. Kalau kamu boleh pakai kalkulator yang boleh graf kan? Kalkulator baru tu boleh graf ke? Apa Sapuan? Mana boleh cikgu. Sebab tu dah dikira kalkulator program kan? Tak ada. Boleh. Yang kita orang punya tak boleh graf. Tak boleh graf kan? Tak Sebab lah, kalkulator kamu tengok dalam buku teks, ada kalkulator graf dalam buku teks. Kena ambil, kamu kena tengok kat buku teks. Jenis tu je boleh pakai. Sebab dia ada dalam buku teks kan cikgu? Bila dia ada dalam buku teks, maksudnya dia boleh pakai. Sebab tu kalkulator kamu pun ada dalam buku teks. Dia boleh pakai. Dia senang je kalkulator tu. Kalau kalkulator tu ada dalam buku teks, dibenarkan guna. Buku teks pun ajar cara pakai. Nampak? Dalam buku teks sekarang dia ada ajar cara guna kalkulator. Kamu guna. Apa saja buku teks ada. Sebab tu rujukan utama kita buku teks je. Buku teks kata boleh pakai, kita pakai. Cikgu patutlah buku teks dah tak tunjuk cara pakai kalkulator hitam. Kalkulator hitam tak ada, dia pakai kalkulator baru. Betul tak? Sebab tu dia galakkan sebenarnya ada lah tu commission tu. Ada, tapi tak ada masalah. Sebenarnya Casio memang sponsor banyak Casio, saya tengok Casio memang dia untuk Malaysia kita ni dia memang buat alat bantuan pembelajaran dia panggil. Salah satunya adalah kalkulator. Okey. B2 B2 kita adalah melibatkan apa tu? Isi padu kisaran dalam sebutan pi apabila rantau berlorek G. Ni saya tak lorek. G diputarkan pada paksi Y. Kalau paksi Y senang. Dia jadi kebat bila mana? Apa menyebabkan kebat isi padu? Kebat kalau kecil ni dia suruh putar paksi X, kacau. Kalau dia suruh putar paksi X, masalah. Nampak? Sebab kalau dia suruh putar paksi X, kita kena ambil isi padu yang besar, tolak isi padu yang kecil. Tapi kalau dia bagi tahu pasti Y, senang. Sup terus dia jalan. Jadi mangkuk. Dia jadi mangkuk ni Pak. Ni bentuk-bentuk macam tu. Boleh kita buat. Mangkuk, tak ada masalah. Terus kita buat je. Formula kita adalah apa? Isi padu sama dengan pi pengamiran nombor paksi. Kalau dia kata paksi Y, tengok dekat Y. 56. Kalau dia kata paksi X, nombor dia tengok paksi X. Jadi situ je. Okey. dy. Kalau dy sini adalah X kuasa 2. Ada tak X kuasa 2 ada? Kalau ada senang. Okay. Apa X kuasa 2? Keluarkan. X kuasa 2 adalah Y tolak 5 darab 4. Okay, kita akan dapat 4Y tolak 20. Tu dah masuk sini. Sama dengan pi pengamiran 56 4Y tolak 20. Siap. Tekan je kalkulator. Dapat pi. Terus siap. Dia ambil lengkung sebab G tu dalam kawasan lengkung cikgu. G tu dia dibatasi oleh lengkung. Saya banyak lupa dah cikgu. Soalan ni kamu tengok markah dia banyak tau.
Yang ispadu semua ni banyak markah. 5, 6, 4. Jangan buat Y ya, ingat. Jangan langsung pakai huruf Y. Tak boleh pakai huruf Y. Dia mesti sentiasa huruf X. Saya dah selak. Tak ada pun. Tak ada apa pun. 2 je. Betul ke? Betul cikgu, 2 pi. 2 pi. Selak-selak takut tak ada. Tak ada apa? Pecahan. Boleh. Mana pergi Hanan? Syurga. Tak dah. Dia hilang. Boleh? Okey. Itu lebih kuranglah cerita dia pasal soalan nombor 4 kita. Kita terus pergi pada soalan seterusnya. Saya target kalau sempat habis ni bagus ni. Banyak. Nombor 5 pula. Kan? Soalan SPM, soalan exam kamu. Saya target ni trial sebenarnya. Trial exam. Minggu depan saya akan bagi soalan SBP pula. Tapi campur-campur topik lah. Soalan SBP. Saya tengok soalan SBP memang selalunya favorite lah untuk cikgu-cikgu. Dia ambil soalan tu, dia jadikan soalan trial exam. Kalau cikgu buat lah sama ada ataupun kalau PPD buat lagi favorite. MRSM dengan SBP. Okay. Alah, dia dengar saya record ni. Saya record dia tu tak jadi lah dia buat. Itulah. Okay. Okay kan. Sekarang kita tengok. Ni curve. Kemudian ada satu. Ni tangent ni. Mengam lalu ni. Okay. Koordinat dia kena dekat titik A. Negatif 2, 1. Y sama dengan negatif X kuasa 2 campur 5. Pasang blorek. Sini. Okay. Rajah di bawah menunjukkan lengkung Y negatif X kuasa 2 campur 5 dan tangent kepada lengkung itu. Saya dah agak dah tangent. Pada titik negatif 2, 1. Persamaan tangent. Kita dah buat tadi. Ingat lagi sama tangent. Y sama dengan MX tambah C. M tangent. Jadi M tangent cari dulu adalah dy dx pada ketika X sama dengan negatif 2. Jadi saya akan buat dy dx negatif 2x. Ini je. Senang soalan ni. Masukkan negatif 2. Negatif 2 masukkan negatif 2 dapat 4. Jadi keturunan dia 4. Y sama dengan 4x tambah C. Masukkan koordinat cari C. Y dia 1. X dia negatif 2. Dapat 9. Betul ke? Tinggi. Yang ni 5. Ni 5 ni 9 logik. Masa kita tanda tu logik penting. Jadi jawapan kita Y sama dengan 4x campur 9. Untuk persamaan ni. Dia nanti lupa. Okay. Dah dapat benda tu. Kita boleh pergi dekat B lah. 3 markah. Sekejap je. Kadang-kadang tulis banyak sebenarnya. Kan? Tapi sebenarnya benda tu kita proses dia sekejap. Yang penting berapa lama kita ambil masa untuk proses data tu. Okay. Hitung luas rantau blorek. Okay, macam mana? Yang ni first kali luas rantau blorek ni kita kena ambil terhadap apa? Biasanya kalau kamu tengok graf macam ni, kita akan ambil terhadap paksi X. Bila terhadap paksi X, apa idea kita? Luas sama dengan segitiga tolak lengkung. Ini idea kena tunjuk. Segitiga kita ada tinggi dia 9. Kita ada lebar dia. Alamak, tak ada lebar. Macam mana tak ada lebar? Kalau tak ada lebar, kena cari pintasan X dia berapa. Kan? Pintasan X dia berapa? Kat sini kalau kamu tengok pintasan X dia Y kosong. Negatif 9/4. Boleh tutup ke? Negatif 9/4. Jadi kat sini. Jadi lebar dia ni adalah negatif 9/4. Positif lah. Sebab ukuran. Okay. Untuk curve sama. Kan? Untuk curve ni kalau kamu tengok curve ni
kita panggil dia daripada mana ke mana. Daripada mana ke mana, saya ambil daripada sini ke sini, dia punya kena dapatkan dia punya ni. Apa dia panggil? Punca dia. Punca dia. Ni kan? Boleh factorize pakai kalkulator dia. Biasanya dia akan dapat sama, tapi mungkin lagi sikit. Tengok pakai kalkulator. -1. B tak ada. C5. Lari sikit tu. Kalau factorize dia dapat negatif 2.23 ataupun 24. Tapi kalau yang tadi kira dapat 2.25. Dia lagi sikit lah, tak ada masalah lah. Dia sikit je lagi, betul tak? Dia duduk dekat-dekat lah lebih kurang kawasan dia. Yang ini kita akan dapat apa? Punca kuasa 25, betul tak? Punca kuasa 25 dengan sini kosong. Dia lagi sikit je. Jadi kita boleh anggap dia samalah sebab apa? Sebab benda tu dekat sangat dan kawasan blorek kita hanya sampai dekat titik ni je. Sampai dekat titik tangent, yang bawah tu kita tak pakai. Dia ada sikit harus sebesar rambut. Itu kita abaikan. Kita ambil ni je. Kan? Dan sepatutnya nombor ni dengan nombor ni mesti sama. Ni dengan nombor ni sama kan? Tapi kalau tak macam ni pun tak apa, lebih kurang je. Dia lari sikit, dia lari point belakang saja. Berapa? 2.25 dengan 2.24 Cikgu. 2.25 dengan 2.24. Lari 0.01 je. Kita abaikan je. Jadi kita akan dapat ini 1/2 darab dengan yang ini. Kita ambil kat situ adalah 9/4 kali 9. Tolak dengan pengamiran daripada ini negatif sorry. Kalau positif pun sama juga, cuma kosong terbalik negatif. Kita boleh pakai search sebab apa? Kita pakai kalkulator je pun untuk kira. Negatif X kuasa 2 campur 5. Dapat isi padu kita. Isi padu pula luas. Kita 81/8. Tolak pengamiran negatif set 5. .67. 2.67. Dapat? Dapat cikgu. Luas kawasan berlorek. 3 markah. Ni cikgu pakai X kan cikgu? Yang Kita pakai X. Kalau kita pakai Y, dia problem sebab kalau kita pakai Y boleh juga, tapi persamaan kita akan jadi punca kuasa. Nampak? Kalau kita pakai arah Y, kan? Persamaan kita nanti akan jadi ni punca kuasa je. Itu yang tak nak tu. Jawapan dia akan lari sikit je, tak banyak. Sikit je lagi. Okey, kita buat C kan? Boleh? Okey. Hitung isi padu kisaran dalam sebutan pi apabila rantau berlorek itu diputar 360 pada paksi Y. Kawasan berlorek je kan? Kawasan berlorek. Ni yang susah sikit. Bila isi padu diputar pada paksi Y, dia tak ada masalah tentang koordinat sebab kita tahu ni 0, ni 5, ni 9, tak ada masalah. Cuma isi padu pun kita kena ambil segitiga tolak ni. Isi padu segitiga tolak ni. Ini isi padu yang kita putarkan, kalau segitiga tu jadi kon saja. Segitiga ni kita tolak dengan curve isi padu.
Nampak? Segitiga akan jadi kun. Ini akan jadi mangkuk. Jadi tolak dua-dua, dapatlah. Okay. Jadi kamu tak payah lukis benda yang kuat, saya akan buat siapa terlibat sudahlah. Kan? Formula kita adalah dy. Dy maksudnya pi pengamiran, kalau pakai pengamiran lah. Kalau tak nak pakai kun, pakai pengamiran. Kalau pakai pengamiran, kita kena letak kat sini x kuasa 2 dy. Tolak dengan pi pengamiran formula yang sama, x kuasa 2 dy. Okey, cuma untuk yang ini garis lurus ni kita kena ambil daripada mana? 0 sampai 9. Kena ambil ya. 0 sampai 9. Okey. X kuasa 2 samaan ni. Dia nak X kuasa 2, kita akan dapatkan X kita. Kita akan dapat kat sini Y sama dengan 4X tambah 9. Jadi Y tolak 9/4. Dia macam kita buat fungsi songsang lah. X. Kita akan masukkan situ. Y tolak 9/4. Itu kita punya X. Kuasa 2 kan. Kuasa 2 kan. Okey. Tolak dengan tak pi. pakai persamaan lengkung cikgu. Apa? Dia tak pakai persamaan lengkung Lengkung yang ni? Lurus dia kena ambil ni, tolak ni. Sebab dia nak kawasan blurek sama. Kawasan blurek kena ambil. Kalau yang segitiga ni dia putar, dia akan jadi kun semua sekali. Kita nak kawasan blurek je, kita kena tolak sifadu dia. Yang ini pula 0,5 saja. X kuasa 2 untuk ni. X kuasa 2 ni senang. X kuasa 2 adalah Y tolak 5 tolak Y. Macam tu je. Nampak? Ni X kuasa 2 pindah 5 tolak Y. Tapi tak ada masalah sebab sekarang pakai kalkulator. Tak ada masalah. Dulu cerita lain lah. Dia pakai kalkulator terus je. Kamu ambil. Pi jangan usik. Pengamiran 0,9. Yang ini kena letak fraction dalam kurungan. Okay. Saya buat. Nampak. Alpha X tolak 9. Okay. Salah. Ni payah pakai kalkulator. Okay. X tolak 9 per dengan 4. Tutup kurungan. Kuasa 2. Baru dapat. 15.18. Teruskan je. Terus kat sini terus tolak je. Terus tolak. Pengamiran 5 tolak Y. Tak ada kuasa, tak payah kurungan. 0,5. 2.6875. (43/16). Okey. Boleh ke? Fazila boleh, Fazila? Jawapan dia lain pula cikgu. Oh lain, saya dapat lain. Jawapan dia 2/3 yang cikgu tunjuk ni. Yang jawapan saya bagi tu? Oh, dia ada lagi tu. 2/3? Ya cikgu, 2/3. Dia 5C. Dia lari sikit cikgu puluhan dia. Dia lagi sikit ni. Sekejap tengok jawapan dia. Nombor 5 dia 2.67. Kita 2.69. Oh, yang ini 2/3. Sama ni dia buat ni. Dia salah cetak lah ni. Sama. Dia buat sama. Ni B kita tadi ni 2/3. Ni 2/3 pi. Dia salah cetak ni.
Oh tapi betul sama. Betul. Sama je. Dia just beza 0.01 je. Sama tak ada masalah. Sama. Oh markah dia 4 dah. Oh gila. Kalau Kat sini pakai kun. Kalau pakai kun senang kat sini sikit lah. Yang ini senang sikit ni. Kalau pakai kun 1/3 pi jejari kita. Oh jejari pula. Jejari sini. Sorry. Sebab kita putar macam tu. Tak sini jari. Betul lah. Putar. Oh jejari dia yang kacau lah. Jejari sebab nombor kita tadi ni. Kan? 9/4 tu. H kita 9. Tukun. Dua 3/4 tu. Itu kalau guna kun lah. Tapi sebab tu saya terpakai penggambaran. Senang Okey. Tengok. Dah habis ke? Saya bagi 5 soalan je. Cikgu. Oh, 5 soalan. 5 soalan. Saya buat soalan paper 1 cikgu. Paper 1. Kejap. Mana? Tapi paper 1 dia banyak algebra je kan cikgu. Dia punya kamiran tu. Kamiran. Saya ada pernah bagi tak? Pernah kan? Sekejap saya tengok Tengok soalan. Saya akan sharekan soalan paper 1. Kita ada masa lebih. Ugi kita ni. Faham kan? Tak adalah teruk sangat soalan ni. Betul tak? Oh yang ni. Faham. Yang ni lah kertas 1 favourite yang ni. Kita panggil dia bahagian kamiran tentu. Definite integral. Faham ni kan? Saya tak payah translate lah soalan ni. Betul tak? Okay. Kita tengok kertas 1 pula. Yang ni pun takut lupa tak saya. Tapi exam kamu itu mesti ada soalan ni. Yang jenis macam ni. Sebab kamu exam sejam. Ada? Mesti ada. Exam sejam mesti ada benda ni. Quiz ke mesti ada. Okey, kita tengok example 6. Saya pernah ajar dalam kelas lah benda ni. Tapi tak tahu dah. Ada cikgu waktu raya hari tu macam tu lah. Saya rasa macam tu tapi tak apa kita check takut lupa. Diberi, saya translate diberi pengamiran 25 fx dx sama dengan 8. Soalan dia suruh calculate apa tu pengamiran 23. Ini dapatkan sapuan ni. Sekejap je saya tak sempat salin soalan dia dah siap jawapan ni. 5 3 ada kotak fx campur 4x tutup dx. Nampak bateri saya dah habis, kejap saya charge. Okey. Kat sini simple je kalau kamu tengok dia bagi yang ini 25 fx 8. Okey. Langkah pertama apa kamu buat? Kamu nampak kotak ni kotak, nampak kotak kena kembangkan. Kembangkan, kita akan jadi kat sini 23 fx dx tolak pengamiran 53 fx. Kemudian tolak dengan tambah tolak lagi pengamiran 534x. Macam tu. Jadi yang kat sini bila fx dengan fx ni, fx dengan fx berjumpa, nombor dia ni kita nak buat petua rantai dia mesti bersambung. 2 3 sini kena 3 5. Kena terbalikkan benda ni. Bila terbalik simbol ni akan bertukar. Dia akan jadi 2 3 fx campur dengan 3 5 fx tolak yang ini tekan kalkulator dapat terus.
Tekan kalkulator saja terus pengamiran tu. Pengamiran 4x. Okey, 3 atas 5 bawah. Kena ikut tu akan dapat negatif. Negatif 32. Ni negatif 32. Nampak? Jangan ubah apa-apa. Okey, yang ini jadi apa? 3 dengan 3 dia bercantum, dia akan jadi pengamiran 25Fx. Campur, campur 32. Dapat jawapan kita 40. Mana 40 jadi 48? 40. 32 campur 8. Boleh? Ingat lagi? Oh, ingat cikgu. Ini selalu ada ni. Itu lebih kurang macam ni lah cikgu. Ya. Memang soalan dalam exam ni favorite. Kertas satu memang pengamiran lah. Dia akan bagi yang ni lah. Favorite. Selalu ada benda ni. Alamak, saya tertutup kamera pula. Okey. Seterusnya kita tengok nombor 7. Okay. Example 7 kat situ. Saya dah order dah buku dia. Nanti kamu senang lah kita akan buat soalan ni. Sebab masa saya beli buku ni dulu, dia baru keluar versi bahasa Inggeris. Semua bahasa Inggeris. Saya mesej kat kedai tu, pengeluar tu. Ada tak bahasa Melayu? Tak ada. Dia jawab macam tu, dia tak ada. Kan? Lepas tu baru bulan lepas kot saya tengok, oh dah ada dah, keluar dah bahasa Melayu. Tak rugi ke cikgu beli 2 kali? Tak rugi ke cikgu beli 2 buku yang sama? Tak apalah, nak buat macam mana buku. Sekarang buku murah je, Shopee. Buku sekarang kalau kau nak beli je buku. Sekarang tengah murah tau. Masa kelas online berjalan banyak ni, sekarang ni kan. Kebanyakan buku tak laku tau. Sebab semua pakai hantar pakai nota pakai Maya apa semua kan. Buku tak laku. Kamu pergi beli terus Shopee. Buku-buku banyak. RM6, RM10, bawah RM10. Lambat buku. Buku bagus-bagus. Buku baru lah. Jangan ambil yang lama, yang baru. Contoh-contoh soalan yang baru banyak. Okey, diberi kat sini 14 Fx sama dengan 3 dan dia bagi juga 46 Fx sama dengan 7. Okey, soalan minta kat situ 16 Fx campur Mx. Ada kotak, kemudian sama dengan 20. Soalan suruh cari nilai M. Cari nilai M. Okey. Jadi apa kita buat? Macam tadi. Idea dia sama je. Nampak kotak, pecah. Expand. Jadi kita akan dapat pengamiran 16 Fx campur pengamiran. Tengok bila ada M dengan X, kita tulis 16, M kita keluarkan. X kat dalam. Jangan silap. Kamu letak M kat dalam, kamu pening. Cikgu macam mana tekan kalkulator. Lepas tu keluarkan X. M kita keluarkan. Yang ini 16. 16 kalau kau tengok ni. Nampak? 4 dengan 4 bercantum. Okay, tengok. Pengamiran 14 Fx campur dengan pengamiran 46 Fx. Ini adalah POM. Sama dengan pengamiran 16 Fx. Jadi maksudnya yang ini 3 campur 7. Dapat jawapan 16, 10. Okay, dia masuk kat sini 10 campur M. Yang ini tekan kalkulator. Tekan kalkulator saja kan. Tekan kalkulator berapa ni? 15. Betul ke? Mana 15 pula? Saya dapat 17.5. Oh. Okay, 15. 35.2. Saya dapat 35/2. 35 Perkan dengan 2. per 2. Okey, betul. Saya balas tekan kalkulator. 20. Kita dapat M kita. M kita akan dapat sama dengan 10
20/35. Kecilkan akan dapat 4/7. Dapat? Dapat cikgu. Boleh Jadi idea dia macam tu je, idea dia. Okey, teruskan. Nombor 8 situ. Nombor 8 diberi bahawa D dx. Yang ini saya ada ramai yang sangkut ni. D dx x per x tambah 1 sama dengan fx. Kan? Cari nilai bagi pengamiran -2 kotak x tolak fx. Tutup kotak dx. Nampak? Kalau kamu lupa pun macam mana nak buat, kamu kena ingat satu benda. Ada kotak. Kalau ada kotak, sila kembangkan dulu. Dia akan jadi pengamiran -2 x tolak pengamiran -2 fx. Kotak dulu. Ni boleh settle. Ni tekan kalkulator je. Okey. Kita dapat apa ni? Kosong. 2 dengan -2 memang kosong lah. Mati. Sama dengan kosong. Betul ni? Ini akan dapat kosong tolak dengan ini macam mana nak cari pengamiran fx. Okey, pengamiran fx macam ni je, tengok cara dia. Kita ada fx kat atas ni, kita letak je pengamiran sini. Nampak? Bila kita letak pengamiran kat sini, kita akan letak pengamiran sini. Okey? Bila pengamiran jumpa dengan pembezaan, dia mati. Yang tinggal benda ni. Kan? Kemudian kita letak nombor. Nombor kita -2. Jadi dia nombor kat sini akan jadi -2. Itu cara kita letak. Kena hafal step satu letak. Kan? Jadi dia jadi gantian 2 tolak dengan gantian -2. Jadi saya akan buat kat sini. Gitu. Nampak? Jadi kita akan masuk yang 2 dulu. 2 akan masuk. 2 maksudnya 2/2 tambah 1. Tak perlu buat pengamiran. Tak perlu. Jangan kamirkan benda ni. Ambil direct je. Sebab dua-dua ni mati. Jumpa, mati. Okey. Sini kita masukkan -2 pula. -2 campur 1. Nampak? Tekan kalkulator. Kita akan dapat kat sini 2/3 tolak 2. Empat per 3, betul? Betul cikgu. Okey. Boleh faham ke Syed? Macam mana? Boleh cikgu. Ni atas yang penting ni. Nick boleh Nick? Kira kita dah tak payah kamirkan dia je lah cikgu. Tak payah kami. Sebab dia dah beritahu yang kamir fx tu sama dengan x per x tambah 1. Yang ni formula tau. Pengamiran ni dengan pengamiran ni formula. Kan? Iaitu pengamiran kalau jumpa dengan dx memang mati. Sebab dia apa? Dia adalah songsangan antara satu sama lain. Okey, teruskan teruskan ni sikit. Ambil kau. Ni senang. Ini senang. Kita pergi terus dekat nombor. Cikgu. Ya. Soalan dari tu kan ada negatif. Ada negatif? Nampak.
Sebab kat depan tu kan dia dah ditambah. Tapi yang tu yang kosong tolak bukan sebab negatif. Dia sebab yang ini akan dapat negatif. Ke positif je. 2/3. Tambah. 2/3 Yes, yes. tolak. Betul? Betul cek? Betul. Jadi negatif dengan negatif jadi positif balik. Betul? Entah cikgu, saya tekan kalkulator dapat 4/3 terus. Kalkulator tu senang. Kan? Kalau confuse kau tekan pada kosong. Pada kosong kau tekan tap ni semua. Kan? Settle. Okey, kita cari soalan jap. Kita yang awal-awal tak payah, yang atas-atas ni tak payah. Ini adalah penggambaran biasa. Kita start dengan nombor 29. Ke sini kan 29. 29 pun senang, ada susah tak? Boleh lah. Ada kebat. Boleh 29 tu. Okey, tengok. 29 terus tu 29 tiba-tiba 29 29 given that integration 13 fx sama dengan 4. Jadi soalan dia suruh cari nilai. Ini macam tadi je. 1/3 1/2 ada kotak fx. Ganas juga soalan ni. Kan? Dx. Okey. Tengok. Bila kamu jumpa soalan macam ni dalam exam, langkah pertama, kita tadi saya kata kalau jumpa kotak expand, tapi sebelum kotak ada 1/2 tau. 1/2 keluar dulu. Macam tu. Dia keluar dulu. Dia ikut turn. Siapa keluar dulu. Kan? Kemudian kotak ni kembang. Bila kotak ni kembang, 1/2 ni dia jadi gangster besar. Kotak besar. Dia duduk keluar, dia cover semua. Baru yang ni kembang. Maksudnya 1/3 fx campur dengan 1/38. Gitu. Mamat ni dah tunggu 2 lah. Dia tak kacau orang lah. 1/2. Yang ni 1/3 fx 4 campur dengan ni 1/38. Boleh tekan kalkulator, kamu akan dapat 16. Di jawapan akan dapat 20 bahagi 2, 10. Macam tu je. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh ya? Okey. Nombor 29 dah, kita pergi nombor 30. Kan? Okey, nombor 30 kat sini pengamiran 1/4 fx dx tu tak payah tulis. Masa tulis mula tak payahlah. Dan kemudian pengamiran gx 57. gx ini dua function jaga-jaga. 3. Soalan dia calculate the value, cari nilai je. 1/4 1/2 fx campur dengan, alamak, senang pula soalan ni. 5gx. Mula tengok macam gempak kan. Senang. Okey, langkah pertama ni kasih keluar 1/2 1/4 fx. Okey. Yang ini 75, kita ada 57. Jadi kita kena terbalikkan. Bila kita terbalikkan, simbol ni akan bertukar. Tolak 57gx. Okey, baru gantikan. 1/2 1/4 fx 10. Tolak dengan 3. Dapat jawapan 2. Boleh? Okey. So, nombor 30. Tengok nombor 31 pula terus.
31 petua rantai. Petua rantai yang baik punya ni. Berantai-rantai dia bagi soalan. Petua rantai nombor 31 ni. Nombor 31. Pengamiran 28. Fx sama dengan 12. Soalan dia minta pengamiran 23 Fx campur dengan 35 Fx campur dengan 58 Fx. Ini soalan memang tak seronok betul. Senang sangat soalan ni. Okay? Sebab apa? 3 dengan 3 mati. 5 dengan 5 mati. Jadi yang tinggal 2 dengan 8. Dah. Jawapan dapat 12. Memang tak seronok betul. Penat salin. Tapi kadang-kadang dia bagi panjang tau cerita dia buat. Ya kamu tengok, susah yang soalan ni. Padahal seni je yang kerja dia. Ini kita panggil dia petua rantai. Dalam bahasa Inggeris, rantai, chain rule. Okay, 32. 32 pengamiran 13 Fx sama dengan 6. Soalan dia minta kat situ cari nilai P jika 13 ada kotak. Ini kita dah buat tadi soalan lebih kurang. Tolak dengan Px sama dengan negatif 10. Macam tadilah saya ajar kamu. Ada kotak, kita pecah. Masa kita pecahkan dulu 13 Fx. Masa kita tolak tu, P tu kita keluarkan. 13x. Cikgu. Ya. Saya nampak kat situ macam X ada kuasa tapi saya tak jelas. Yang mana? Nombor apa? 32 itulah. X tu macam ada kuasa yang PX tu. Macam conteng sikit atas X. PX kejap. Cancel. Mana dia pergi ni? Nombor 32 ni kan? Saya nampak X tu macam tu cara benda. Kan? Ada benda. Oh tak ada ni. Dia macam ada kotoran degil. So bukan kuasa lah kan? Saya rasa macam ada kotoran degil lah. Sekejap. Sekejap. Tak ada Sapan. Itu je. Okey, cikgu. Okey. Ada kotoran degil sikit. Ke mana pula hilangnya cari. Kita sampai 30? Tadi 32 ke cikgu? 32. Okey. Jauh dah pergi tadi. Kotak. Okey, kat sini macam tadilah ni, terpecah kan. Jadi kita akan dapat kat situ yang ini 6 tolak dengan P. Yang ini boleh tekan kalkulator. Yang ini kita akan dapat 9 tolak 1, 8/2. 4. Betul? Betul cikgu. 4 sama dengan negatif 10. Jadi kita akan dapat jawapan kita 4. Betul ke? Cikgu dapat 4. Dapat 4. Betul. Boleh. Itu lebih kurang soalan. Terus sebelah 33. 33. Soalan nombor 33 kat situ. Diberi 37 Fx sama dengan 6. Cari nilai H apabila pengamiran 3, 4. Ni macam tadi ni. Dia dah ulang ni.
47 kotak fx campur dengan hx sama dengan 39. Dia dah ulang dah. Kotak kita kembangkan. Pengamiran 43fx campur dengan pengamiran 47fx campur dengan pengamiran 47h keluarkan x sama dengan 39. Yang ini kita kena terbalikkan yang depan ni. Dia bagi apa? 3, 4. Ke saya salah salin? Saya salah salin. 4. 3, 4 Asal dia memang 3, 4. Tak ada, saya salah salin tadi. Jadi kita terus matikan 4 dengan 4. Jadi akan jadi 3, 7. Ini dua-dua ni adalah 3, 7. Maksudnya 6. 6 tambah dengan H. Yang ini kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 49 tolak dengan 16. 33 per 2. Betul? Ini dia tengok ni. Sama dengan 39. Jadi kita akan dapat situ jawapan kita 2. Okey? Boleh? Tengok dulu. Kalau ada problem, beritahu. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Okey, kita teruskan. Cari 34. 34 kat situ soalan dia D dx. Ni macam yang tadi dia start D dx ni. D dx ni yang selalu kacau ni. X kuasa 3 per X kuasa 2 tolak 2 sama dengan GX. Okay, soalan dia minta apa? Pengamiran 1, 2 GX. Nampak? Ni kamu dah nampak idea dia sebenarnya. Terus ni senang. Kita letak ni terus dia. Letak sini pengamiran. Letak sini pengamiran. Okay, maka yang ni mati. Bila kita letak nombor 1, 2. Yang sebelah sini kena letak nombor. Tak boleh letak kat pengamiran. Dah mati. Letak kat sini. 1, 2. Maksudnya gantikan sahaja. Jadi bila ganti terus kita buat kat situ. Kita buat bagi cantik dulu lah. Ni. X kuasa 3 per X kuasa 2 tolak 2 tutup 1, 2. Sama dengan 2. Gitu. 2 masuk dulu 8 per dengan 2 masuk 4 tolak 2. 1 masuk 1 per 1 tolak 2. Jadi kita akan dapat 8 tolak bagi 2, 4. Tolak dengan 1 per negatif 1, negatif 1. Jawapan akan dapat 5. Kalau tak tahu soalan ni susah tau tanya. Tapi bila kamu dah tahu, simple je. Kalau tidak, ya memang jadi kadang-kadang tengok saja soalan. Ada pergi buat perbezaan ni, kacau habis. Rapu-rapu jadi soalan ni. Tengok. Okey, ada lagi 3 soalan. 35. Okay, 35. 35 kat situ pengamiran 1, 4. 2x tolak 6 sama dengan negatif 3. Mana datang 4 tu? K. Find the possible values of K. Cari bahasa Melayu dia. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. Cari nilai. Sebab dia ada possible values. Yang mungkin bagi K. Panjang. Bahasa Inggeris pendek je. Okay. Jadi benda ni kita kena buat pengamiran macam biasa. Ini kita kena buat pengamiran. Kita kena dapatkan dia kat sini adalah 2x kuasa 2 per 2 tolak dengan 6x
kotak, 1K. Negatif 3 ni mati. Masukkan K, kita akan dapat K kuasa 2 tolak dengan 6K. Tolak dengan masukkan 1. Ini akan jadi 1 tolak 6. Negatif 3, kita akan dapat K kuasa 2 tolak 6K campur 5 campur 3 sama dengan 0. K kuasa 2 tolak 6K campur 8 sama dengan 0. 8, 6. Kan? 24. Mana 24? Betul, K. Betul 24. Saya dapat 24. 24. Okey. Kalau jumpa soalan macam ni, kena buat penggambaran macam biasa. Boleh? Okey? Boleh lagi, Cik. Okay. Tengok terus. 36. Itu soalan SPM tu. Dia pernah masuk SPM soalan macam ni. Dia kata SPM simulator tu maksudnya soalan macam ni mungkin nombor berlainan lah. Itu saja. Given that 2, 4, fx. dx equal to 5 and 4, 6 fx equal to 8. Find the value of the constant c. Dia suruh cari nilai c. If 2, 6 ada kotak kat situ 3 fx plus cx equal to 45. Jadi macam biasa lah. Kemudian nampak idea ni sebenarnya soalan susah tau sebenarnya. Kan? Bila kemudian nampak, kamu rasa macam confident datang ni dah. Ni buat apa? 2, 6, 3 keluar, fx tinggal. Campur pengamiran C keluar, 2, 6, X tinggal. Dia jadi senang bila kamu tahu apa nak kena buat. Itu admit. Okay. Yang ni kita boleh tekan kalkulator. Jadi 36 dengan 4, 32 bahagi 2, 16. Yang ini apa ni? 26. 26 maksudnya ni nampak? 24, 46. Mati so maksudnya 26. Jadi 5 campur 8. 5 campur 8 maksudnya terus 45. Selesaikan saja. 5 campur 8, 13. 13 kali 3, 39. 16C sama dengan 45 tolak 39. Okey, 45 tolak dengan 39, kita akan dapat 26. Betul? Saya dapat 6, cikgu. 6, cikgu. 6 banyak betul aku banyak datang 2 kat depan tu. 6. Jadi kita punya ni betul 16. Betul, betul, cikgu. cikgu. Jawapan akhir saya dapat 3/8. Okey. Jadi kita kecilkan C dapat 6/16. Kecilkan akan dapat 3/8. Okey. 36. Apa lagi? 3/7. Sempat ke Salin? Tak sempat cakap kelebihan kalau kita pakai kertas senang. Kalau nak boleh ambil balik. Kalau whiteboard tak ada dah. Yang ni kan. Tapi kalau kamu nak kertas ni datang office ambil. 37 pengamiran negatif 1K 2x tolak 1 sama dengan 4. K lebih besar negatif 1. Find the value. Find the value maksudnya satu jawapan je. Mungkin kita akan dapat 2 tapi dia bagi syarat. Okay, kita tengok. Bila kita kamelkan ni kita akan dapat kat situ 2x kuasa 2/2 tolak dengan x. Okay. Kotak negatif 1 dengan K sama dengan 4. Mati-mati masuk K. K kuasa 2 tolak dengan K. Tolak dengan negatif 1 masuk pula. Negatif 1 akan dapat 1 campur 1. Sama dengan 4.
Kita akan dapat K kuasa 2 tolak K tolak 2 tolak 4. Jadi K kuasa 2 tolak K tolak 6. Kosong, negatif, positif. Jadi yang kecil negatif 2 dengan 3. Betul? Dan jawapan dia nak lebih besar pada negatif 1. Jawapan kita 3. Yang ini ditolak. Boleh faham? Ni dah application. Dia boleh try soalan ni. Application nanti susah sikit. Okay, yang ni kita bincang kemudian lah. Ni semua application. Ada soalan application ni. Kalau nak soalan ni cakap je. Tapi saya tak ada bahasa Melayu punya. Bahasa Inggeris. Kamu boleh tengok sebenarnya soalan ni saya ada bincang dengan seorang pelajar. Nama Helmi. Dah ada. Video dia pun dah ada. Kamu boleh tengok dekat saya punya YouTube tu. Kamu cari video pasal benda ni. Pasal integration ni. Dia dah ada ni. Saya dah bincangkan habis ni. Saya rasa dengan Helmi saya bincang banyak soalan. Berpuluh-puluh. Ini semua dah bincang ni. Boleh tengok. Boleh cari. Okay. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Semoga apa yang kita belajar hari ini dapat memberi manfaat kepada kamu. Okay. Sebar-sebarkanlah kepada rakan-rakan yang lain. Okay. Semoga kalau dia orang nak join, beritahu je tak apa. Join lah sekali. Kan? Kamu tolong saya sikit ni. Tengah pening ni. Okay. Kita jumpa lagi sekali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Ya, okay.